Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita mulakan pengajian kita mengambil sempena Zulhijjah dan awal Muharram untuk kita memulakan pengajian kita di Masjid Tuanku Mukhris. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita kefahaman, kefakihan dan juga ilmu. InsyaAllah pada kali ini kita susun aturkan jadual kita ini secara lebih khusus, iaitu yang pertama kita akan bincang berkenaan dengan qawaid at-tasawuf. Yang kedua kita akan bincang berkenaan dengan fiqhul hayah, fikih kehidupan, terkhusus dengan isu terkait kekeluargaan, dan yang ketiga soal jawab agama, dan yang terakhir sekali mungkin sedikit cabutan bertuah kepada sahabat-sahabat kita ini untuk memberi satu semangat dan inspirasi, motivasi dalam kita menghidupkan majlis ini. Berakhir dengan kita berselawat dan kita bersalaman, dan seterusnya dijemput hadir untuk jamuan sebagaimana biasa, insya-Allah. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya mulakannya, suka saya nyatakan bahawa kaedah yang kita ajar kali ini adalah kembali kepada lebih 20 tahun dulu cara kami menyusung dan menulis kitab, iaitu kami mengemukakan dahulu nota-nota, justru kalau boleh buat catatan sahaja, dan insya-Allah selepas daripada dikemaskinikan maka akan terjadilah sebuah buku, insya-Allah. Alhamdulillah, sudah sekian lama kita telah berbincang dalam arena dan wadah ta'allum dan ta'lim, di mana ilmu tasawuf yang telah kita ajari dengan beberapa buku sama ada bentuk syarah atau terjemahan, terkhususnya kepada kitab-kitab karya Ibnu Atha'illahi Sakandari seperti Al-Hikam, seperti Taj Al-Arus, yang kedua-duanya telah disyarahkan. Begitu juga seperti yang dikaryakan oleh Imam Al-Ghazali melalui kitabnya Minhaj Al-Abidin. Maka sudah sampai masanya untuk kami utarakan sebahagian daripada asas qawaid tasawuf yang menjadi renungan kepada kita semua, supaya kita lihat apa dia dawabit, apa dia usul-usul, apa dia cabangan-cabangan yang mungkin para ulama telah kemukakannya untuk kita dasarkan ketika pengambilan ilmu tasawuf ini. Saat yang sama, qawaid tasawuf yang kami maksud juga memberi kefahaman yang sebenar dan juga hakikat yang terkait dengan istilah dan ta'rifan. Kerana kita kadang-kadang lemahnya apabila kita tidak tahu istilah, lemahnya apabila kita tidak tahu definisi. Makanya apa yang kita pelajari dan kadang-kadang kita telah dikelabui atau telah
jadikan istilah ini sebagai senjata untuk mengalahkan kita. Kita terpana dan kita terpesona dengan istilah-istilah yang kita tidak fahami dengan sebenar-benarnya. Maka ini adalah satu kelemahan yang amat bahaya. Tambahan lagi, dia gunakan istilah tersebut berdasarkan kepada kehendak dia, bukan lagi kehendak sebenar hakikat definisi itu. InsyaAllah kita akan bincang. Contoh yang paling mudah, kalau kita tengok orang Melayu, kalau dia tengok orang berjalan tunduk ke bawah, itu warak. Kalau nak cakap macam tu, ramai pesalah yang masuk, yang pergi ke mahkamah tunduk ke bawah semua. Hak takak, hak polis kena takak tu depan orang mah tunduk ke bawah, warak dia. Tapi orang kita kadang-kadang macam tu. Pakai baju buruk gini dan seumpamanya, wal'iyazubillah, daripada menghina, tidak. Tapi sebagai satu gambaran bahawa inilah kesufian. Dia tak betul juga. Dan insya-Allah kita akan bahaskan macam mana dialog antara Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma yang pakai cukup menarik ketika bertembung dalam munakasyah ilmiah dengan puak-puak khawarij, dan akhirnya mereka tersedar. Ini gambaran-gambaran yang kadang-kadang kita tersalah. Kita tak kerja duduk rumah semata-mata. Maka bila kita tak kerja duduk rumah dan kita banyak kata kena ibadat semata-mata, orang tanya kenapa kita kata kita tawakal kepada Allah. Hakikat sebenar bukan tawakal, itu dipanggil tawakul. Tawakul ni dia menyerah tanpa mengambil asbab. Sedangkan tawakal ni mengambil asbab tu. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sebab azam tu dia mengandungi banyak perkara. Dia ada strategi, dia ada kesungguhan, dia ada pelaksanaan, dia ada doa, dia ada, kita kata gak, sebarang bentuk perancangan untuk menjayakan kehendak tersebut. Itu makna tawakal. Tapi kalau tidak, dipanggil tawakul. Ini tak betul, dicela. Tawakal dipuji, tapi kita silap faham. Perkara-perkara seperti inilah yang akan kita kemukakan dalam qawaid tasawuf ini. Seorang ulama bernama Syekh Zarruq rahimahullah telah mengkaryakan satu karya yang cukup baik bertajuk Qawaid at-Tasawuf. Sejujurnya kami tidaklah mengambil keseluruhannya, tapi kami ambil sebahagian sahaja, dan kami lihat sesuai dengan masyarakat Malaysia. Isu-isu yang kita hadapi untuk kita serlahkannya, untuk kita tafsirkannya, dan untuk kita fahamkannya dengan sebaik mungkin. Kami mulakan dengan pengertian qawaid. Kalau orang tanya apa makna qawaid tasawuf, kita katakan qawaid ini pada asasnya, sebagaimana dalam Mu'jam Maqayis Al-Lughah menyebut bahawa qawaid itu adalah kalimah plural jamak kepada kaidah yang berasal daripada perkataan qa'ada yang bermakna duduk. Jadi bila kita sebut kaedah di sini, dia lebih bersifat kepada usul, maksud usul dan asas yang akan dibina di atasnya. Tapi saya nyatakan kepada kita semua bahawa perbahasan ini bukanlah semata-mata usul, tapi yang menjadi khilaf atau salah faham dalam memaksudkan dan memaknakan tasawuf itu. Mengikut tarif Al-Hamawi, Hasyiah Al-Ashbah wan Nazair, dalam kitab dia itu, kaedah bermaksud hukum yang bersifat ghalib, biasa macam tu, memenuhi kebanyakan juzuknya. Ini disebut dalam Ramz Uyun Al-Basair. Sama juga apa yang dinyatakan oleh sebahagian ulama dengan makna dhabit, iaitu bersifat kulli yang menyuruh berbetulan dengan kebanyakan juz'i. Dia dalam hukum ni ada, kita nak ambil hak cabang, hak kecil, hak sikit-sikit, atau kita nak ambil asas umum. Asas umum ini dipanggil kaedah. Kaedah ini biasanya menepati hampir semua, kecuali yang dipanggil sebagai mustasnayat. Apa makna mustasnayat? Pengecualian. Bila pengecualian, itu tak apalah. Kita kata hukum gini, tapi ada kecualinya.
Ghalibnya kaedah-kaedah ini yang kita terima pakai. Menurut At-Taftazani, bila kita sebut kaedah adalah hukum yang bersifat kulli, sama seperti ta'rif Al-Hamawi, sama juga apa yang dinyatakan oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Kaedah adalah suatu kenyataan yang menyeluruh. Jadi bila sebut kaedah ni umum, kaedah ada menyebut. Bila kita sebut kaedah ini, artinya sifatnya menyeluruh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, selepas kita mengetahui tentang kaedah tasawuf, sekarang kita nak tahu apa makna tasawuf pula. Ibnu Khaldun rahimahullah berkata, dan pada abad yang kedua hijrah, apabila manusia mula terpengaruh dengan keseronokan dunia, zaman Islam dulu, zaman Nabi tu dulu, mereka ni kuat. Masya Allah, Nabi ajar zuhud, Nabi ajar jangan cerita dunia, Nabi ajar Islam sebenar. Mereka ni, jiwa mereka ni tinggi. Yang Allah sebut, yang Nabi sebut, khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurung atas muka bumi ni kurung aku, kemudian selepas daripada itu, kemudian selepas daripada itu, yakni generasi sahabah atau tabi'in atau tabi'in tabi'in. Ini dipanggil kurung mufaddalah, kurung yang dimuliakan dan dilebihkan. Selepas daripada hampir 100 tahun, masuk tahun kedua, kita tengok, ataupun kurung kedua, 100 tahun kedua, hampir-hampir, maka ketika itu negara Islam sudah besar. Sayyidina Umar zaman dia telah buka banyak, Sayyidina Osman telah buka banyak, Sayyidina Ali telah buka banyak, disambung oleh zaman Muawiyah, zaman kerajaan Umawi. Masa tu dunia begitu mewah, umat Islam begitu hebat. Bayangkan kota Andalusia dapat dijatuhkan sekitar tahun 100 Hijrah atau 99 Hijrah, dibuka oleh Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Maknanya negara Islam besar, jadi harta tu banyak, jenuh. Keadaan macam itu menyebabkan mereka terpengaruh dengan keseronokan dunia. Maka orang yang sentiasa beribadah menamakan diri dia tasawuf. Dia tengok ni tak jadi ni, masjid pun kurang pergi, ibadat pun kurang. Jadi mereka mengasingkan diri, lalu menamakan mereka ini sebagai tasawuf. Ulama berselisih pendapat mengenai takrif tasawuf ini sehingga melebihi 2000 takrif. Ada 2000 takrif tasawuf, definisi tasawuf ini. Tapi kita ambil yang masyhur. Kita ambil yang pertama dari segi bahasa. Kalau orang sebut tasawuf, biasanya daripada kalimah suf. Suf ni pakaian daripada bulu binatang. Kalau negeri Arab, dia sembelih kambing, bulu kambing tu dia ambil, dia proses, dia buat baju. Baju bulu kambing zaman dulu dengan zaman sekarang ni beza. Zaman dulu dia sekadar, tak adalah proses banyak, sekadar pakai. Dia pertama kerana murah. Kerana murah, kambing meleh boleh buat. Yang kedua kerana sifatnya tidak selesa sangat masa tu. Mungkin gatal ke, mungkin apa ke. Jadi dia tak akan tidur banyak malam, dia akan ibadat sungguh-sungguh. Itu maksudnya. Dan pakaian tersebut biasalah. Dalam keadaan seperti itu, kalau sekarang kita tengok bulu, pergi ke Australia beli mahal sampai 2-3 ribu selah baju, itulah lain keadaannya. Ini maksud asalnya suf tu, inilah yang masyhur, dia pakai macam tu. Sempena nama seorang abid, iaitu abid ni maknanya orang yang kuat ibadat. Sufah bin Murrah, penjaga Kaabah zaman jahiliyah. Kalau orang tengok dia tu, orang akan nisbah pada dia, orang kuat ibadat, mu ni macam sufah. Jadi sufah jadi sufi lah. Ada kata berasal daripada saf, selalu mari semayang duduk di saf pertama. Ini beza tuan-tuan. Mereka ni semangat semayang duduk saf pertama. Artinya orang tasawuf ni bukan orang yang duduk sorang-sorang, dan bukan orang duduk semayang kuat di rumah, dan bukan orang yang kata orang tak kenal masjid surah. Tak, dia akan cari, dia akan pergi masjid surah, dia akan semayang, dia akan bersungguh-sungguh. Kerana sifat mereka macam tu. Dia duduk saf pertama, cinta mereka. Dia tak menghijrahkan diri mereka daripada masjid dan surau. Seterusnya, ia berasal daripada kalimah safa. Safa ini maknanya bersih,
suci. Dan ini dia cuba sucikan zahir dia dan lebih utamanya batin dia daripada sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela. Pendapat ini sama seperti pendapat Syekh Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah menyatakan bahawa perkataan sufi itu daripada kalimah bersih dan suci. Itu maknanya. Kita bincang dunia okey, kita bincang bab ni okey, kita debat okey, tapi hati bersih ke tidak? Ada tak hasad, dengki, dendam, kesumat dan seumpamanya. Ada kata ia berasal daripada kalimah suffah. Suffah iaitu suatu tempat di sebelah utara Masjid Nabi. Kalau kita kira bahasa mudah, belakang makam lah. Tempat tu kalau kita boleh duduk, kita tengok, kita duduk. Biasanya tempat itu menjadi pertemuan golongan arawat ataupun dipanggil ara. Ara ni baru 2 hari lepas yang terakhir mati. Dulu orang jaga Masjid Nabi ni, dia mewakafkan seluruh hidup dia jaga Masjid Nabi. Biasanya daripada Habsyah, daripada Mali, daripada Afrika. Dan mereka ini diberi peruntukan khas, diberi kerakyatan oleh kerajaan Saudi. Dia akan jaga. Dan dia pakaiannya khas. Kalau boleh tengoklah, boleh rojok dalam YouTube. Dan kami selalu tengoklah dulu. Ada makin-makin, akhirnya tinggal 4 orang. Baru ni kata yang terakhir pun mati dah. Dia tak ada dah sistem macam tu. Tapi sistem zaman dulu maknanya dia lain keadaan. Mereka ni banyak duduk di situ. Jadi macam ahli sufah sungguh. Ahli sufah ni tuan-tuan, kalau kita baca dalam sejarah, hadis Nabi menyebut di mana para sahabat yang datang daripada Mekah berhijrah, tak ada rumah, duduk di belakang situ. Mengikut riwayat Bukhari, daripada Abi Hurairah katanya, aku pernah melihat 70 orang daripada kalangan ahli sufah yang tinggal tempat tersebut. 70 orang. Tak ada. Itu awal Islam mereka bawa semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada kata tasawuf ini berasal daripada kalimah sufia. Suf iaitu bahasa Yunani yang bermaksud hikmah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bairuni, Abu Raihan Al-Bairuni. Bairuni ni siapa tuan-tuan? Al-Bairuni ni seorang ahli hikmah, ahli alim dalam mazhab, dalam agama Islam, yang dia ini pandai hikmah. Dan kata Gustave Le Bon, Al-Bairuni lebih hebat daripada Aristotle, lebih hebat daripada Socrates, dan lebih hebat daripada sebahagian besar ahli falsafah Yunan. Tapi macam mana? Umur 78 tahun, dia duduk di rumah sakit nak mati, dalam keadaan sakaratul maut. Datang anak-anak murid dia. Mari anak-anak murid dia nak ziarah. Dia ajak bincang berkenaan hukum al-jaddu al-fasid, iaitu masalah harta pusaka, macam mana kedudukan nenek ataupun atuk lelaki yang telah rosak dari segi pelbagailah hukum ni, macam mana. Jadi anak murid dia mengiling. Anak murid dia kata, ya tuan guru, dalam situasi seperti ini masih nak bincang hukum? Dia kata ya. Dia beri satu ilmu kepada murid dia. Dia menyatakan, la an alqallaha alima khairum min an alqahu jahila. Bahawa aku bertemu Allah dalam keadaan alim jauh lebih baik daripada aku bertemu Allah dalam keadaan jahil. Selepas anak murid dia keluar, dengar dia sakarat, kemudian mati. Artinya lahazat akhir hidup dia masih menuntut ilmu. Jadi kita pun sama. Jadikan dalam hidup kita ni belajar ilmu. Hadir majlis macam ni, kurang-kurang tak dapat banyak sepatah. Boleh jadi yang kita tak nampaknya, dengan niat dan tulus, Allah ampun dosa kita, Allah angkat darjat kita, Allah mudah urusan kita. Di kalangan kita ada orang yang baik, kita doa sejumlah. Dalam golongan yang baik inilah Allah beri kepada kita kebaikan dalam hidup. Ini yang kita dambakan dan ini yang kita harapkan. Kemudian bila kita tengok macam itu,
Ahli tasawuf ini yang berasal daripada suf atau sufia, kata Bairuni, bahasa Yunani dengan makna hikmah. Jadi bila kita sebut filasuf ataupun filasufia, bermaksud cintakan hikmah. Abu Fattah Al-Basti berkata terdapat juga pendapat berbeza daripada pendapat di atas, tetapi berdasarkan kajian yang dilakukan, semua pendapat di atas adalah jauh daripada kebenaran, kecuali kalimah suf, iaitu sufi, kain bulu, itu lebih dekat dari segi bahasaan. Tetapi dari segi istilahan dan penggunaan, safa, iaitu kebersihan itu atau kesucian, itu lebih tepat lagi, kerana ahli tasawuf ini sentiasa dalam menuju kepada kebersihan hati dan tazkiyatun nufus. Makanya pada peringkat awal kebanyakan ahli tasawuf bersetuju dengan pendapat ini. Antara mereka As-Siraj At-Tusi dalam kitabnya Al-Lumat. Pendapat beliau ini disokong oleh Ibn Khaldun rahimahullah, kerana pada zaman dahulu orang yang memakai baju bulu adalah lambang bagi orang yang kuat beribadat dan zuhud. Itulah keadaan mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sudah tahu berkenaan dengan dari segi bahasa. Kita lihat sedikit untuk kita tekuni dari segi makna pula atau istilah. Pendapat yang berkenaan dengan tasawuf ini, Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, Ma'ruf Al-Karhi ini iaitu Abu Mahfuz Ma'ruf Ibn Fairuz Al-Karhi, merupakan seorang daripada syekh yang besar. Kuburnya masyhur sekarang ini, pembantu kepada Ali bin Musa Ar-Ridha, meninggal dunia tahun 200 Hijrah. Lama dah. Ni orang-orang lama dulu. Dia kata apa? Orang tanya dia, atau dia beri jawapan tentang tasawuf tu. Katanya, kita nak bincang tasawuf ni. Tasawuf adalah pergantungan harap kepada Allah dan tidak kepada makhluk. Tengok. Gantung kepada Allah, bukan pada makhluk. Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamun. Semua ayat menggambarkan bergantung ke Allah, minta ke Allah, doa ke Allah, mohon ke Allah. Semuanya menunjukkan ke arah tu dan tidak kepada makhluk. Kerana dia yakin, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kehidupan dunia yang digerhanakan atau dirancangkan, sebenarnya lain. Apa maksud saya? Kadang-kadang kita ingat follow, kita ikut ni, kalau kita buat gini, buat gini, buat gini, buat gini, maka natijahnya begini, kita akan berjaya dan kita akan begini. Betul. Tapi realiti sebenarnya berbeza. Nak cerita orang kaya, dia tidak mesti ada PhD. Dia tidak mesti kena luluh tinggi. Tak semesti. Kadang-kadang Allah bagi begiang jadi kaya dia. Bacalah tokoh dan tengok. Nak jadi, kadang-kadang ini yang disebut, kadang-kadang di samping qada dan takdir ilahi, ada asbab-asbab yang memungkinkan orang tu berlaku macam tu. Banyak kadang. Jadi nombor satu sekali, makna tasawuf bergantung kepada Allah. Menurut pandangan Abu Turab An-Nakhshabi, Abu Turab An-Nakhshabi ini dia sebelah ma wara'an nahar Khurasan, atas pada Iraq, atas pada Iran, Turkmenistan dan seumpamanya, duduk situ. Beliau ini adalah seorang yang amat zuhud, ahli tasawuf, dan banyak menulis hadis dan faqih dalam mazhab Syafi'i. Maknanya tuan-tuan, kita faham mereka ni bukan sekadar beramal, beribadat, tapi mereka berilmu dan mengajarkan ilmu. Alim betul-betul. Ini orang tasawuf zaman dulu. Inilah yang disebut oleh Abu Turab An-Nakhshabi yang meninggal dunia pada tahun 245 Hijrah di Badiyah. Dia kata, sufi ahli tasawuf itu seorang yang tidak dikotori oleh suatu pun, malah bersih daripada semua perkara. Hak ni payah kita nak buat.
Macam mana nak Allahu Akbar Syekh? Dikotori oleh sesuatu pun. Kita kadang-kadang gerang kat orang, kadang-kadang hasad kat orang, kadang-kadang tak ikhlas, kadang-kadang tamak, macam-macam berlaku. Macam-macam berlaku tuan-tuan. Jadi rugi kita. Ini orang yang mujahadah betul. Ni macam mana kita boleh buat? Bila kita niat, bila kita ingat, mati kita 2 jam lagi, mati kita sejam lagi, mati kita esok hari. Masa tu barulah betul-betul seolah-olah kita nak ni. Tapi kalau kita dok hanyut, kita payah. Baik. Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah. Sahal ini nama sebenarnya Sahal bin Abdullah, seorang ulama yang lahir tahun 200 Hijrah dan beliau meninggal 283 Hijrah, yang merupakan pimpinan sufi dan mutakallimin dalam ilmu ikhlas, latihan kerohanian dan segala keaiban perbuatan. Tengok, ulama zaman dulu mereka menekankan isu-isu seperti ini. Yang zaman sekarang ni seolah-olah macam hamba, tuan-tuan. Kita ilmu fiqhul awraq, kita ngapa, kita Google, kita baca dalam WhatsApp, kita tengok beberapa kalimat, kita petik sini, petik sana. Ilmulah kita. Orang kata alimlah kita. Tapi sudut amal, sudut ikhlas, sudut hati, kadang-kadang kita jauh. Kita tak ada apa. Ini cabaran. Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, sufi ialah seorang yang bersih daripada maksiat. Maksiat dia tak buat. Waliyazbillah. Payah kita. Orang lain sebati, dia maksiat dia tak buat langsung, bersih. Dia cuba. Al-Maksum hanya Rasulullah, para Nabi, para Anbiya. Tapi boleh mohon kepada Allah ditaufikkan dan dihidayahkan. Sentiasa berfikir dan berpegang teguh dengan Allah SWT. Duduk mikir. Sentiasa macam mana nak ikut Allah, nak ikut Rasul, macam mana nak pegang teguh dengan tali Allah ni, dan tidak dengan manusia. Oleh yang demikian, di sisinya tak ada apa-apa perbezaan antara emas dan lumpur. Apa makna? Maknanya antaranya adalah masalah halal haram, masalah boleh tak boleh, masalah betul tak betul, masalah apa ni dalam kehidupan ni, dia akan ambil kira. Dia akan ambil kira betul-betul. Kalau boleh kenapa, kalau tak boleh kenapa. Dia jaga. Al-Jurairi pula menyatakan tasawuf ialah perlakuan akhlak yang tinggi dan meninggalkan perlakuan yang keji. Siapa Al-Jurairi? Al-Jurairi ni siapa? Al-Jurairi ni iaitu Abu Muhammad Ahmad bin Muhammad bin Husin Al-Jurairi. Namanya nisbah kepada Jarir bin Abbad daripada Bani Bakar bin Wa'il, bersahabat dengan Sahal bin Abdullah, kawan kepada Sahal At-Tustari tadi. Jurairi berkata, tasawuf perlakuan akhlak yang tinggi. Akhlak yang tinggi dan meninggalkan perlakuan yang keji. Apa beza antara akhlak yang tinggi dengan buat-buat saja? Buat-buat ni lain. Berlakon, dia boleh berlakon. Itu namanya berlakon. Itu bukan akhlak. Sebab dia hanya pinjam sekejap untuk berlakon. Dia hanya pinjam sekejap untuk tunjuk. Kita pun kadang-kadang banyak orang buat macam gitu. Kita akan, tapi bila sebut akhlak ni, sifatnya kesebatian dia. Sebati dah dia. Tetap dah dia. Itu namanya akhlak. Dia tak berubah dah, dia tetap dah, dia pegiang-pegiang. Yang ini yang kita nak. Jadi bila kita sebut akhlak ni, dia sudah bersama dengan jiwaan dia, dan dia telah tingkatkan dan dia telah jadikannya. Itu dia. Dan akhlak ni ada dua, akhlak yang tinggi dan akhlak yang mungkar. Rasulullah SAW doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada akhlak yang mungkar. Al-Qattani pula menegaskan, siapa yang membekalkan kamu akhlaknya yang terpuji, maka dia akan menambahkan kebersihan jiwamu. Apa makna? Maknanya, kita ni dalam hidup, kita pilih kawan. Kawan
akan mempengaruhi jiwa kita. Kawan-kawan cakap bahasa kasar, gasar, cakap dalam keadaan bentuk kalimat-kalimat yang keji dan tidak baik. Bila kita banyak sangat berkawan dengan dia, kita terpengaruh. Tapi kalau kita tengok kawan yang bercakap dengan bahasa yang baik, bahasa yang tinggi, walaupun kita daripada bahasa yang tak baik, kita duduk kat dia, kita jadi dalam bahasa kita tak tergamak. Dengan bahasa yang baik. Ini ada beberapa bahasa yang sepatutnya kita wujud dalam masyarakat kita. Macam kita ni jarang sebut kalimah minta maaf. Minta maaf. Kadang-kadang kita tengok orang putih pun sebut. Yang ini sepatutnya kita sebut. Orang Arab, kalau saya bercakap, kadang-kadang selalu sebut minta maaf. Minta maaf tu tak mestilah maknanya ufu anni gitu. Kadang-kadang dia sebut ismahli. Minta maaf. Kadang-kadang kita jarang sebut kalimah Allah. Apa makna kalimah Allah sebut? Ni saya tengok orang Arab lah. Kalau kita kif hal, apa khabar? Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cakap sikit Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dalam 5 minit tu dekat 18 kali duk sebut. InsyaAllah, Alhamdulillah, Allah wafiq, Allah yahdik, Allah yahdik, Allah yahdina, Allah yahdina. Okey, jadi kita rasa Allah macam mana nak cakap benda-benda macam lain? Payah. Ada orang macam tu. Jadi perkara macam ini, dia telah membekalkan kepada kita benda baik. Cuma bukanlah tok guru baik ni mesti kena cakap baik sekata-kata. Kadang-kadang dia hazar, jangan buat begini, hak ni tak boleh, hak ni boleh. Sebab dalam Quran ada halal, ada haram, ada hak betul, ada hak tak betul. Jadi dia akan beritahu satu persatu. Kata An-Nuri, An-Nuri, tasawuf itu bukan tulisan atau ilmu, tetapi ia adalah akhlak. Hakikat sebenar, dia bukan lagi tulisan dan dia bukan lagi ilmu, tapi dia adalah akhlak. Apa makna? Maknanya tasawuf ni, orang tengok tu orang tahu tu tasawuf. Dengan akhlaknya, dengan sikapnya. Yang kita duk ngapa bawa kitab semata-mata, dia tak jadi macam tu. Dia mesti melalui satu prosesan yang lain. Yang ini yang saya nak ajak kita semua, yang insya-Allah saya yakin anda jauh lebih baik daripada saya. Tak mustahil. Sebab akhlak hati manusia yang ini, atau apa pun, orang lelaki baik, orang perempuan baik, mulianya dia setakat mana tingginya akhlak dia. Tu je. Akhlak makin tinggi makin mulia, makin tinggi makin mulia. Mengenai persoalan bagaimana untuk memperolehi ilmu tasawuf, Sahal bin Abdullah At-Tustari menyatakan, tasawuf adalah dengan mengurangkan makan antara kaedah. Tapi hari ni makan sedap, makan je lah tuan-tuan. Mana mengurangkan makan tu bukanlah maknanya kita tak boleh makan. Makan. Cuma kadang-kadang ada hak dia. Ada hak dia. Beribadah kepada Allah. Makan beribadah kepada Allah. Dan mengasingkan diri daripada manusia. Ada orang nisbah kepada Sufyanus Tsauri rahimahullah. Sufyanus Tsauri ini digelar sebagai Amirul Mu'minin fil Hadis. Kisahnya luar biasa, banyak. Nama Sufyan ni ramai yang hebat-hebat. Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Tsauri, dan lagi-lagi ada lagi. Sufyan As-Tsauri ni dikatakan satu hari orang jamu dia makan. Bila jamu dia makan, dia sisi lengan dia makan banyak sungguh. Allah kata bagus. Jadi orang kata mana ni tawaruk orang ni. Kata dengan kata Tok Sufi sangat, kata hebat sangat. Dia makan sungguh-sungguh. Tengok dia nak ajar kita, dia nak tunjuk kita. Sudah dia makan, dia kata unta atau keldai, kalau kita nak suruh dia buat kerja, beri makan banyak.
Lalu daripada sudah makan tu dia semayang sampailah ke subuh. Kita tidur pula lepas subuh. Kita ambil sebahagian hak dia, kita tinggal sebahagian hak dia. Jadi tak apa kenalah. Cara dia tu, dia nak ajar pada kita. Maknanya bukan tak boleh makan banyak, makanlah kalau kamu nak sihat, nak kuat, nak ni. Ada juga maslahat-maslahat tertentu apabila dia. Nabi SAW menyebut, la yakul ta'amaka illa taqi wa la ta'kul ta'aman illa min taqi, atau kama qala. Jangan makan makanan kamu kecuali orang bertakwa. Kenapa? Kerana orang bertakwa itu dia guna makanan kamu tu, maka dia akan beribadat kepada Allah, dibuat soleh. Dan jangan kamu makan kecuali daripada orang yang bertakwa, kerana orang bertakwa tu dia tak sediakan makanan yang haram. Dia akan pastikan makanan yang halal. Kemudian Samnun rahimahullah, yang ketiga dia kata beribadah kepada Allah dan mengasingkan diri daripada manusia. Ada 3 lah. Sebagaimana kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, tasawuf ini yang pertama kita kurangkan makan, kedua banyakkan beribadah, ketiga mengasingkan diri daripada Allah, daripada manusia. Maknanya bukan tak boleh kawang, tapi pilih-pilihlah, carilah yang baik. Samnun berkata tasawuf ialah kamu berasa tidak memiliki sesuatu pun di dunia dan juga tidak dimiliki oleh siapa pun di kalangan makhluk di dunia. Ni saya bimbang. Kadang-kadang salah faham. Bila kita faham macam ni, pergi ambil barang orang, bukan hakmu, hak Allah. Ni kan huru-hara. Huru-hara. Begitu juga kita kata kita tidak memiliki ni. Maknanya dah kalau kita tak miliki, tak payah usahalah. Macam mana dah kita fiqh pula sebut hakut tamalluk, hak milik. Dia gini tuan-tuan. Ini kita nak betulkan harta miliklah sebanyak mana, tapi sekadar dalam tangan. Tapi bukan dalam hati. Yang dibaca doa oleh Abdullah ibn al-Mubarak. Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah dunia dalam hati, dalam tanganku, genggamanku, tapi jangan dalam hatiku. Abdullah bin Mubarak salah seorang daripada insan yang bagi saya antara yang luar biasa, dan sikit sahaja Allah kurnia orang macam tu. Kerana terkumpul padanya 3 perkara yang orang lain dapat satu pun mujur. Pertama, Allah bagi dia cerdik. Dia ulama besar. Ada menisbahkan dia pernah belajar juga kepada Abu Hanifah. Dia alim. Dia ahli hadis. Dia mengarang kitab hadis seperti kitab Zuhd wa Raqa'i. Orang yang hebat. 1. Kedua, dia adalah pemberani. Mujahid. Dia perang. Lawan musuh seorang sama seorang. Menang dia. Hebat. Dan banyak kali dia menyertai tentera Islam di kalangan tabi'in atau tabi'in. Ketiga, dia kaya. Kaya yang amat. Dan yang hebatnya, dia bukan kaya, ekstra daripada kaya tu, dia amat pemurah. Hal tu kita tak ada tu. Dia duduk jauh belakang pada Iraq sana, nak pergi ke Mekah buat musim haji. Orang ramai pun pakat nak ikut dia. Dia kata boleh. Pertama, aku jadi ketua lah. Kedua, duit aku jaga. Macam Syekh Haji lah. Duit aku jaga. Berapa? Kira pergi balik, jumlahnya sekian. Bayar dia. Sudah bayar kat dia semua sekali, dia ambil. Maka mulalah pergi. Bila pergi ni tuan-tuan, jalan ni pergi, berhenti tempat makan. Makan pula sedap, grade A semua. Orang lain grade C, grade A. Sedap. Lepas makan, kenyang. Siapa Mekah selesa, siapa Madinah selesa, balik pula. Bila balik semua, dia pun panggil lah semua. Dia kata, saudara-saudara sekalian, duit saudara bagi banyak ni.
Makan yang pertama banyak ni, yang kedua banyak ni, yang ketiga. Dia kira habis detail. Dia audit. Dia tak boleh lah ni kalau tak detail orang kata pula. Dia detail. Jumlahnya berkali-kali ganda daripada duit yang kawan tu bagi. Lalu dia kata, aku bukanlah nak minta daripada kamu, tapi tujuan aku panggil kamu nak menjelaskan sebenar. Kemudian setiap daripada kamu ambil semula duit kamu ni. Maknanya apa? Dia bagi percuma. Dia bagi percuma. Sebab inilah orangnya. Orang yang mana bagi dia tak kisah dah. Hebatnya mereka ini, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya tarikh ni terlalu banyak. Saya sekadar nak baca banyak tu sahaja tarikh, dan insya-Allah kita sambung lagi minggu hadapan berkenaan dengan sebahagian tarikh, kemudian kita pindah kepada isu-isu yang lain insya-Allah. Yang kedua, insya-Allah, bismillahirrahmanirrahim, kita akan bincang fiqhul hayah. Fiqh hayah ini iaitu tentang kekeluargaan. Saya sengaja nak kumpul pandangan-pandangan tokoh-tokoh yang hebat di kalangan para ulama Muslim, sama ada dulu dan kini. Berkenaan keluarga ni dia tengok macam mana. Kita nak bincang bab keluarga dengan menginsafi keluarga ni. Kita boleh tanya, tak payah tanya orang lain, tanya diri kita masing-masing. Ambil skor 1, 2, 3, 4, 5. Terbaik nombor 1, terburuk nombor 5. Pergi tanya, Haji nak tanya, Haji nak letak rasaan gembira keluarga Haji ni nombor 1 ke nombor 5? Dengung. Dia jawab nombor 4 tu. Maknanya banyak tak puas hati lagi tu. Tanya pula Hajah. Hajah ni isteri kepada Haji tu. Hajah nak letak nombor berapa? Nombor 5 tadi. Allah berat tu. Bila Haji dengan Hajah ni letak nombor 1? Letak nombor 1 selepas 2 hari nikah. Sebab baik semua masa tu. Masa tu je. Ni baik, ni baik, ni baik. Allahu Akbar. Dalam 3 hari 4 hari nikah tu 18 kali sehari minta maaf. Lepas 40 tahun tu 4 tahun sekali minta maaf. Ataupun hari raya je minta maaf. Beza kan tu? Beza. Jadi sekarang kita nak bincang tentang fiqhul hayah. Masing-masing yang saya tumpukan perkara ini, saya akan ambil sedutan untuk kita renung pandangan ulama. Pertama, kelebihan wanita muslimah ni. Mujur kita, Allah jadi Islam, dapat kahwin dengan wanita muslimah. Dr. Sibai berkata, Allah meredai ibu dan isteri kita yang berteduh di bawah bayangan Islam itu, payung Islam, beramal dengan hukumnya demi Allah. Satu hari bagi mereka menyamai pada insaniah, kemuliaan dan kesuciannya, seperti seumur hidup orang yang sempurna bagi wanita yang berpayung di bawah hadarah tamadun yang rosak, penuh tipu daya dan melanggar ciptaan Tuhan. Beza. Apa makna? Maknanya di sini dia nak gambarkan kepada kita, kita sepatutnya melafazkan setinggi syukur pada Tuhan. Kenapa kita kena bersyukur? Kita ada isteri, kita ada ibu, kita ada kedua-duanya ini Islam. Cuma yang kita nak daripada mereka sikit lagi tambah, iaitu beramal dengan hukum Islam tu. Dari segi kehidupan tu, ini penting. Begitu juga kita nak supaya di mana dia faham tentang
tanggungjawab dan jati diri maruah. Perempuan seperti ini jauh lebih baik daripada wanita yang kita tengok hebat, berada dalam tamadun yang rosak, yang penuh dengan tipu daya dan sentiasa melanggar ciptaan Tuhan, syariat Tuhan. Oh, yang ini letih. Kita tak rasa. Bayangkan Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah ni namanya Nu'man bin Sabit. Lahir tahun 80 Hijrah, mati tahun 150 Hijrah. Pengasas mazhab Hanafi. Dia kata, mak aku ni bukanlah jenis orang belajar sangat. Tapi bila dia nasihat kat aku, kena, sentiasa kena. Betul. Setiap pagi dia akan nasihat, nak buat begini, buat begini. Seolah-olah semalam aku baru buat, jadi dia suruh buat hal lain. Dia suruh betul. Aku pun rasa heran, kenapalah mak aku macam tu. Dia atas depan pintu begitu. Tapi tuan-tuan tahu, selepas daripada itu, dia akan pergi. Mak anak dia pergi ni, dia akan pergi tengok anak dia daripada jauh, sekolah, tempat belajar. Dia tengok watak anak dia. Dia tak dengar, dia tak backup anak dia, tapi dia tengok betul-betul anak dia. Lepas tu dia betul. Satu hari, entah macam mana, kata Abu Hanifah, aku sedang nulis ke apa-apa, dakwah tertumpah atas baju aku. Jadi aku berlari ke sumur. Dulu tak ada pilih air, tak ada, sumur lah, telaga. Masa tu ramai perempuan sedang basuh kain, basuh baju, ambil. Aku pergi, aku tengok mak aku ada. Aku tanya mak aku, wahai ibu, apa yang ibu buat di sini? Jawab dia, nak basuh baju Nu'man, nak basuh baju anak dia. Maka dia yang cerdik ni faham bahawa mak dia sedang memerhatikan dia. Jadi daripada situ tuan-tuan kita faham, itulah hebatnya. Kerana mereka lah yang berjaya, yang akhirnya melakarkan kehidupan dunia, kerana adanya insan bernama ibu misaliyah salihah yang banyak berdoa kepada Allah dan membentuk jati diri dan akhlak anak-anak dia. Kedua, kelebihan ibu dan derhakanya anak. Ini masalah. Yang ini kita nak kena betul dalam hidup kita. Dr. Sibai berkata, tiada di dunia manusia yang menanggung azab redha. Tak ada yang sanggup tanggung azab, tapi redha dan berkorban untuk yang lain, seperti ibu yang berkorban untuk anak dia. Dia sanggup kerana anak dia. Teruk dia pun tak apa, dia sanggup. Dan tiada di dunia insan yang banyak derhaka serta mengingkari kecantikan seperti ibu oleh anaknya. Macam mana mak dia tu, Masya Allah, orang kata comel jugalah, orang kata akhlak baik lah. Tapi anak ni kadang-kadang dia tengok mak dia tak ada apa satu. Sementara lagi kalau dia mabuk cinta pula, dengan dalam keadaan terpengaruh dengan anasir, tak ada apalah. Lain keadaan. Ini merupakan perbezaan terbesar dan ajaib dalam kehidupan. Ini realiti tuan-tuan. Isu wanita. Ini isu. Saya bangkitkan isu-isu ini dulu untuk kita faham. Dr. Sibai berkata, wanita bekerja separuh daripada pekerjaan masyarakat berdasarkan jumlah dan bilangannya. Ialah, guru berapa ramai wanita, hak bahagian penjawat awam berapa ramai, pensyarah sini pun berapa ramai wanita, ramai. Masyarakat menjadi menarik dan indah dengan adanya sifat kasih sayang wanita tu. Kita tengok sekolah, bila cikgu-cikgu wanita, terutamanya sekolah rendah lah, kita tengok, makmur tengok cara dia, tak nampak kasar lah, lembut sebagainya. Dan mendapat banyak masalah dengan sebab wanita. Yang kedua, kita kena faham,
Dalam kehidupan banyak masalah disebabkan wanita. Banyak. Ialah isu macam-macam berlaku. Justru menjadi kewajiban kepada pemikir untuk melihat isu wanita sentiasa sebagai isu masyarakat keseluruhannya. Banyak negara dia ada kementerian wanita, tapi tak ada kementerian lelaki. Kementerian wanita ada. Ini makna pentingnya, besarnya. Jadi kena memikir juga ni. Dan kalau boleh saya rasa kita kena fikir secara menyeluruh. Bila cara menyeluruh ni macam mana? Kena fikir wanita ni macam mana. Selepas daripada tu, macam mana kalau boleh ada unsur nak beri biar mereka ni boleh kahwin semua. Macam mana? Ialah adalah baik muslim ke baik muslimah ke apa semua. Fikir yang sesuai pula yang bagi. Dan kalau ada masalah yang umpamanya yang terpaksa jadi janda tu, macam mana nak selesai? Hak anak pula macam mana? Ni tanggungjawab nak jaga ni. Ini semua perlu kepada kerjasama semua pihak. Kena fikir betul-betul. Bila baik dan kukuh mereka, masyarakat akan jadi kukuh. Sebab dialah yang melahirkan dan mendidik generasi. Kata cerdik pandai, kalau ibu lemah mendidik anaknya di rumah, natijahnya kerajaan akan lemah dalam mendidik remaja di jalanan. Dia tak mampu. Mula daripada rumah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masuk dalam bab mawakif untuk soal jawab agama. Soalan yang pertama, waktu tamat larangan bagi orang yang memiliki kurban yang banyak. Soalannya begini. Ada seorang tu Allah bagi dia duit banyak. Dan dia jenis orang baik dan dia nak korban. Jadi dia fikir nak korban 5 ekor. Seekor dia buat di Yusim. Seekor dia buat di kampung dia. Seekor lagi dia buat dekat kerja dia. Seekor lagi dia buat di tempat lain adalah. Dan masalahnya sembelih lembu tu tak sama. Ada hari yang pertama, ada hari yang kedua, ada hari yang ketiga, dan hari last sekali, hari 13. 2 ekor hari 13. Sedangkan masa mana yang dianggap larangan daripada potong kuku tu? Kita ni dalam Islam nak potong kuku. Macam mana bila kita nak potong kuku? Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu zibhun yazbahuhu fa iza uhilla hilalu zilhijjah fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'a hatta yudahi. Maksudnya, siapa yang mempunyai hayawan kurban untuk disembelih, maka apabila terlihatnya anak bulan Zulhijjah, anak bulan Zulhijjah ni nampak, 1 Zulhijjah tu tahu dah, janganlah dia mengambil satu pun, ataupun janganlah dia potong daripada rambutnya, kukunya sehingga selesai korban. Dia korban pertama ada dah, selesai dah, tapi hari keempat tak selesai hari, hari terakhir tu tak selesai hari, sebab dia ada 5 ekor tadi. Jadi masa mana yang dia berhak potong kuku tu? Adakah dengan sembelih lembu pertama sahaja, hari pertama dia boleh potong dah kuku dia tu, ataupun dia mesti kena tunggu sampai lembu-lembu dia, kambing-kambing dia selesai dikorbankan hari terakhir? Pertama, kita nyatakan bahawa Allah galakkan kita korban. Firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu dirikan salat semata-mata kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Maksud ayat ini, bila sebut berkorbanlah, mengikut pendapat paling sahih, kita carilah menatang korban. Hal ini seperti mana yang disebut oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, yang benar bahawa yang dimaksudkan dengan nahar adalah menyembelih korban, iaitu menyembelih unta dan sejenisnya. Apa-apa binatang korban yang kita boleh sembelih, kita sembelih.
Ayam, itik tak bolehlah dalam mazhab yang masyhur. Secara umumnya apabila bermulanya 10 awal Zulhijjah, seorang yang berazam nak korban, maka dia tak bolehlah hilangkan rambut dia tu berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Cuma larangan ini adakah menunjukkan wajib, yang ni tak boleh menghilangkan ataupun apa? Sebahagian ulama menyatakan makruh tanzihi. Apa makna makruh tanzih? Kalau boleh makruh jangan kita ni. Ada orang tu dia kuku dia 4 hari sekali dia potong. Ada orang tu 14 hari sekali. Hak 14 hari tu biasa lah. Kalau lebih dari 10 hari tu. Tapi hak moleknya panjang potong lah. Rasa tak selesa potong. Cuma janganlah lama sangat. Kenapa kita, kalau kita nak korban, Nabi sebut hadis supaya jangan potong kuku, jangan potong rambut yang ada pada tubuh kita bermula 10 hari itu sehingga selesai korban. Hikmahnya supaya setiap juzuk anggotanya kekal dalam keadaan sempurna agar semuanya dibebaskan daripada api neraka. Ni satu pandangan. Dikatakan kerana dia menyerupai. Yang kedua, kerana kita nak biar kita menyerupai orang dalam ihram dari satu sudut untuk tak boleh bergutim, cukur macam tu. Jadi semangat haji tu, semangat ihram tu juga kita bawa. Ini pandangan kedua. Al-Imam Nawawi rahimahullah mensyarahkan hadis di atas yang kita baca tadi. Sebahagian ulama memahami sebagai haram untuk memotong rambut, mencabut ni haram. Ini merupakan pendapat Sa'id ibn al-Musayyib, Rabi'ah Ar-Ra'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Daud Az-Zahiri dan sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Ada beri pendapat menyatakan bahawa kita tak boleh potong, haram potong sebab ni. Manakala Imam Syafi'i kita juga beri pandangan bersama dengan sahabat-sahabatnya bahawa larangan tersebut adalah makruh tanzihi. Mana makruh je. Dan bukannya haram. Artinya boleh kita laksanakannya. Berbalik kepada soalan yang diajukan, Ibn Hajar Al-Haytami ketika mensyarahkan Muqaddimah Al-Hadramiyah menyebut, dihukumkan sebagai makruh bagi orang yang ingin melakukan korban untuk menghilangkan bulu atau selainnya bermula 1 hingga haiwan korban disembelihkan, sekalipun haiwan korbannya itu yang pertama bagi siapa yang memiliki banyak haiwan korban. Maknanya kita ada 10 ekor nak korban, hak pertama sahaja kita korban sudah memadai, kita boleh dah potong kuku ataupun potong rambut kita. Pendapat ini juga disebut oleh Khatib Asy-Syarbini dengan menyatakan berpendapat hukum makruh itu hilang dengan sembelihan haiwan korban yang pertama. Cukup macam tu. Melih pertama sama. Dan Ibn Hajar sendiri telah menyebut dalam Tuhfatul Muhtaj. Ada 2 kitab yang dia sebut. Dua-duanya menyebutkan dengan kalau kita ada 5 ekor, 10 ekor, 20 ekor, hak pertama sahaja kita sembelih, bermakna larangan untuk kita potong kuku dan cukur rambut ataupun potong rambut itu selesai seolah-olah kita telah menunaikannya. Ini berdasarkan satu kaedah yang masyhur yang disebut al-hukmul mu'allaq ala makna kulliyin yakfi fihi adnal maratibi li tahqiqil musamma fi. Mudah kaedah ni. Kalau kita faham betul, suatu hukum yang terikat dengan makna keseluruhannya, cukup yakni diambil dengan pelaksanaan tingkatannya yang paling bawah bagi mewujudkan makna daripada kata keseluruhannya. Cuba kita tatbikkan atau kita masukkan kaedah ini dalam isu kita ni. Isu kita ada 5 ekor lembu. Isu kita ada 10 ekor lembu, 3 hari tu nak korban. Jadi hukum yang kita kata terikat dengan makna kuli, maknanya makna 10 ekor tu atau 5 ekor lembu korban itu telah memadai, yakfi fihi adna al-maratib. Makna 19 ekor pun sudah memadai dah. Itu serendah-rendah atau tingkat paling bawah yang mewujudkan makna.
Makna mewujudkan makna apa? Meleh lagi, meleh dah. Tak perlulah tanya berapa ekor. 4 ekor ke, 5 ekor ke, 10 ekor ke, seekor pun semeleh dah tu. Jadi pendapat ini menyatakan macam itu, dan Al-Imam Al-Isnawi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa dikira cukup dengan hanya pelaksanaan yang awal sahaja. Ayat ini juga Imam Isnawi mazhab Syafi'i beri pendapat macam begitu. Jadi bila kita faham seperti ini, tidaklah menjadi masalah walaupun disebut masalah ini adalah lebih selamat dan keluar daripada khilaf, kita sembelih semua binatang kurban kita. Mungkin kalau sekali arung ataupun satu hari yang sama saja mudahlah. Tapi kalau kita bagi tempat-tempat yang masing-masing mengikut kesesuaian mereka, ada kata hari kedua, ada kata hari ketiga, itu jadi sukar kalau kita buat macam itu. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan untuk soal jawab pada hari ini. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan insya-Allah sebelum kita tutup ni, kita nak buat cabutan, ada tak? Okey. Okey, sebelum cabutan, sebab lepas pada cabutan tu ambil, lepas tu kita selawat, kita selesai. Kita ada beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, ada bersama kami ni buku terbaru Kelebihan Solat Tahajud, ada dijual macam biasalah sini. Yang kedua, sila jamu makan lah, jamu makan. Yang ketiga, kita ada tabung khas kita yang kita target, insya-Allah kalau ada rezeki setiap bulan kita makan kambing lah. Nampak biar semangat sikit. Dan yang ke seterusnya, kita Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Faqihna ya Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.